Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Doktor, saya Faiz Azfar bin Hamzah, nombor matrik 259853. Hari ini kumpulan kami ingin bentangkan satu tajuk, rundingan pemilikan dan tuntutan Pulau Batu Putih. Okey, baik, saya mulakan. Pulau Batu Putih atau juga dengan nama yang dikenali sebagai Pedra Branca merupakan sebuah tempat atau pulau yang sering dituntut dan menjadi rebutan dari dua buah negara, iaitu Singapura dan Malaysia. Malaysia merupakan negara yang sah memiliki Pulau Batu Putih yang mana terpaksa memperjuangkan hak mereka dengan perlu berlawan dan bersaing dengan negara Singapura yang mana hanya menjalankan urusan operasi membangunkan dan memelihara Pulau Batu Putih berdasarkan perjanjian yang dilakukan suatu ketika dahulu. Pulau tersebut terletak di 7.7 batu nautika dari tanah besar Malaysia tetapi 25.5 nautika atas laut dari Singapura. Oleh itu, jarak Pulau Batu Putih dan Singapura terletak jauh berbanding jarak pulau itu dengan Malaysia. Malaysia juga turut bertegas berikutan dari perjanjian dahulu kala iaitu perjanjian Inggeris-Belanda 17 Mac dan perjanjian Crawford pada 2 Ogos 1824 yang mana Kesultanan Johor telah menyerahkan kepada Singapura tempat pulau dan perairan di sekeliling yang mana 19 km dari Pulau Batu Putih kepada pihak British. Tetapi dalam penyerahan ini sama sekali tidak termasuk Pulau Batu Putih tersebut. Sultan Johor dan Temenggunya ketika itu memberikan kebenaran dan kelulusan secara bertulis terhadap pihak British untuk membangunkan rumah api di atas pulau tersebut pada tahun 1844. Perkara ini membuktikan bahawa Kesultanan Johor sewajarnya mempunyai kedaulatan dan penguasaan di perairan pulau tersebut. Pihak British dan Singapura hanya membenarkan mengurus rumah api terbabit bagi tujuan kepentingan industri perkapalan Singapura yang tidak penting bagi pihak negara Malaysia pada masa itu. Memandangkan pelabuhan utama tiada di negeri Johor ketika itu dan kebergantungan banyak kepada pedagang-pedagang Inggeris di tanah Melayu ketika itu dan kemudian pelabuhan tukar barang Singapura untuk mengeksport hasil perdagangan mereka. Singapura pula mengemukakan dakwaan bahawa pihak Singapura telah berjaya menguasai pulau tersebut sejak dari tahun 1840-an lagi tanpa sebarang saingan, tentangan dan halangan dari pihak Malaysia. Di sebalik wilayah yang cukup kecil itu hanya sekecil padang bola. Pulau Batu itu yang berkedudukan strategik sehingga menimbulkan perbalahan antara Malaysia dan pihak Singapura mengenai siapakah pemilik yang sebenarnya. James Hossburg telah mengumpulkan kesemua yuran di Canton, China daripada pedagang-pedagang untuk disumbangkan kepada kerajaan negeri-negeri Selat. Sumbangan tersebut bertujuan membina rumah api yang memudahkan kapal-kapal yang melalui perairan bahaya di bahagian timur Selat Singapura. Yang paling utama adalah bagi mengelakkan kapal-kapal tersebut terjebak dengan kemalangan merempuh batu-batu di setiap laluan tersebut akibat pertambahan kesesakan kapal yang melaluinya. Masalah perebutan Pulau Batu Putih tersebut hanya dibangkitkan selepas Malaysia mengumumkan peta baru yang menunjukkan bahawa wilayah perairan dan sepadan pentas dunia pada 21 Disember 1979 yang memberitahu bahawa Pulau Batu Putih itu berada di dalam kawasan perairan Malaysia. Malaysia terus menegaskan fakta yang mana Singapura hanya dibenarkan menguruskan rumah api serta ia langsung tidak melibatkan dan menjejaskan hak milik ke atas pulau tersebut. Tetapi Singapura pula sentiasa dan terus beranggapan bahawa mereka mempunyai hak yang sepenuhnya ke atas kedaulatan dan kuasa perundangan di pulau tersebut berlandaskan perjanjian Inggeris dan Belanda. Singapura dan Malaysia sudah pun mencapai dan membuat persetujuan untuk mengemukakan tuntutan dari pihak negara masing-masing ke atas pulau tersebut kepada International Court Justice ICJ di Hague dengan membuat perjanjian mengenai perkara ini di Putrajaya Wisma Putra pada 6 Februari 2003.
Okey, seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya iaitu Syaiful Muhammad Qawim. Assalamualaikum Nanda. Saya Saiful Muhammad Qawim bin Saimi, nombor metrik 260379. Analisis kes. Perbalahan mengenai status kedaulatan pulau itu mula timbul pada tahun 1979 di mana Malaysia mengumumkan peta rasmi negara yang baru. Disebabkan Malaysia memasukkan Pulau Batu Putih itu di dalam perairan wilayahnya. Pada 14 Februari 1980, Singapura meletakkan tuntutan kepada Batu Putih menerusi nota diplomatik untuk tujuan membantah dan menunjukkan PBB Malaysia adalah sebuah pulau dalam peta Malaysia 1979. Pada September 1994, Singapura dan Malaysia sama-sama setuju untuk menghentikan kebuntuan dengan menyelesaikan isu Batu Putih dengan membawa kes ini ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ. Dan pada Februari 2003, Singapura dan Malaysia telah menandatangani satu perjanjian khas yang mana kedua-dua negara tersebut saling bersetuju untuk membawa pertikaian ini kepada ICJ untuk mendapatkan keputusan yang rasmi seperti diperuntukkan di dalam perjanjian khas. Singapura dan Malaysia perlu mengemukakan memorial dari pihak negara masing-masing dan counter memorial pada 25 Mac 2004 serta 25 Januari 2005. Dalam perbicaraan lisan, kes ini di hadapan ICJ di The Hague telah berlangsung pada 6 November 2007 hingga 23 November 2007. Kes itu telah didengar oleh 15 hakim dan telah dikerusikan oleh Hakim Aushak Al-Kasmi, pemangku presiden. Singapura dan Malaysia mempunyai asas tuntutan yang kukuh serta mempunyai bukti-bukti yang kuat untuk menyokong asas tuntutan yang telah mereka kemukakan kepada ICJ. Antara asas tuntutan yang telah diaturkan dan dinyatakan oleh pihak Singapura telah disangkal oleh Malaysia. Oleh kerana semua hujah-hujah yang diberi oleh pihak Singapura semuanya bersifat tidak kukuh dan lemah. Antara asasnya ialah pihak Singapura mengatakan bahawa Pulau Batu Putih tidak bertuan dan tidak milikan sesiapa pada tahun 1847. Malaysia telah menyangka hujah-hujah dari Singapura dan mengatakan bahawa Pulau Batu Putih tersebut adalah satu pulau yang telah mempunyai tuan dan telah dimiliki. Malaysia mengatakan pemilikannya ialah dari Kesultanan Johor. Asas tuntutan yang kedua yang dihujahkan oleh pihak Singapura ialah Singapura membuktikan pada tahun 1847 sehingga tahun 1851 pihak Britain memiliki pemilikan ke atas Pulau Batu Putih. Tidak perlu mendapatkan keizinan dari Kesultanan Johor. Malaysia membantah lagi hujah Singapura bahawa Kesultanan Johor telah memberi keizinan kepada pihak British meneruskan surat yang bertarikh 1844 kepada seorang Governor Butterworth untuk membangunkan serta menguruskan rumah api di Pulau Batu Putih. Asas tuntutan yang ketiga ialah Singapura telah menyatakan bahawa mereka telah berjaya membuktikan di dalam tempoh tahun 1847 sehingga tahun 1851 British telah memperolehi hak kedaulatan ke atas pulau tersebut dan memenuhi dua syarat kriteria iaitu kegiatan dan niat yang mana telah menggambarkan pihak British memiliki hak kedaulatan. Malaysia tanpa perlu menunjukkan sebarang bukti efektif dan pentadbiran berkesan ke atas pulau itu kerana negara Malaysia memiliki hak milik yang asal ke atas Pulau Batu Putih. Asas tuntutan yang keempat adalah Singapura telah menyatakan bahawa pemangku setiausaha dari Kerajaan Johor telah mengemukakan surat rasmi kepada Singapura bahawa pihak Johor tidak akan menuntut hak
milik pulau itu. Malaysia mengeluarkan hujah bahawa segala tindak tanduk pegawai kerajaan itu kalau dari segi undang-undang antarabangsa adalah tidak mewujudkan kesan kuasa dan kepentingan dalam kes ini. Asas tuntutan yang diberikan oleh pihak Malaysia menerusi penyangkalan kepada setiap hujah-hujah yang dikeluarkan oleh pihak Singapura hanyalah berbentuk sia-sia apabila pihak ICJ hanya menekankan dan menerima dua aspek dan hujah penting yang dinyatakan oleh Singapura, iaitu adalah hujahnya yang pertama dan kedua. Mahkamah Antarabangsa Keadilan ICJ telah menetapkan bahawa kedaulatan Pulau Batu Putih tersebut yang terletak di perairan luar pantai Johor adalah menjadi milik Singapura sepenuhnya dan meraih keputusan majoriti 12/4. Pulau Batu Putih Tengah pula telah diumumkan sah menjadi milik negara Malaysia dengan meraih keputusan majoriti 15/1. Manakala Tubir Selatan pula keputusan yang dikeluarkan adalah agak kompleks, iaitu kedaulatannya terletak di bawah wilayah yang di mana ia berada. Saya serahkan kepada sahabat saya, Cik Kasmawi. Hello, Assalamualaikum Doktor. Saya Cik Kasmawi Binti Adil, nombor metrik nombor metrik 2598. Okey, pertama pertemuan pertama Malaysia Singapura. Poin pertama, pertemuan pertama antara Dr. Hussein On serta Lee Kuan Yew diadakan pada 12 Mei 1980 bagi membicarakan isu Sultan Pulau Batu Putih. Poin kedua, Dr. Hussein On memberikan penjelasan berkait penerbitan Benda Malaysia pada tahun 1979. Dr. Hussein On juga mengatakan Malaysia tidak bermaksud untuk mengambil alih pulau tersebut atau kawasan yang ditekan dalam dan bahasa akhir beliau berjanji bahawa kedua belah pihak perlu kembali mengkaji dokumen-dokumen berkaitan pulau dan pertemuan kedua Malaysia Singapura. Pertemuan kedua antara Dr. Mahathir Mohamad dan Lee Kuan Yew diadakan pada 17 Disember 1981. Dalam pertemuan kali ini, kedua-dua mereka telah bersetuju untuk melakukan perkara-perkara bagi menyelesaikan isu. Ketiga adalah pertemuan ketiga Malaysia Singapura. Pertemuan kali ketiga di antara Dr. Mahathir Mohamad dan Kong Tong diadakan pada tarikh 16 Oktober 1991. Mereka telah bertemu di negara Zimbabwe. Mahathir terteguh bersetuju untuk melakukan pertukaran. Seterusnya, keempat adalah pertemuan keempat Malaysia Singapura. Pertemuan kali keempat di antara Dr. Mahathir Mohamad dan Kong Jong Dong sekali lagi diadakan pada 25 Januari 1992. Tuan Dr. Mahathir Mohamad bersetuju untuk melakukan pertukaran ilmuwan mengenai pulau yang dituntut Malaysia dan empat pembahasan faktor-faktor mempengaruhi perundingan pulau Batu Putih konteks semasa. Peringkat semasa konflik. Peringkat ini serta jenis kebergantungan di antara mereka dan terbalik di dalam proses perundingan di antara badan
ianya adalah konflik peringkat paling tinggi dan konflik yang boleh melibatkan identiti, etnik serta kedudukan geografi yang selalunya lebih susah untuk diselesaikan. Contohnya isu tentang Pulau Putih, Federa Branca, Pulau Batuan Tengah, The Middle Rock dan Tubing Selatan. Bukti-bukti sejarah menunjukkan bahawa terdapat perjanjian di antara kedua belah negara iaitu Malaysia dan Singapura sewaktu zaman penjajahan, dan ini seterusnya memberi kepada jalan penyelesaian yang lebih stabil. Dan faham pula kedua-dua belah negara telah membuat rundingan atau perbincangan dengan melihat kepentingan rundingan tersebut sama ada dari segi politik, hubungan berhala, ekonomi dan sebagainya. Tapi hubungan antara parti ialah satu hubungan yang telah ditentukan sebelum terjadinya rundingan yang benar, dan pihak politik utama yang juga memainkan peranan yang amat besar dalam setiap proses rundingan serta hasil yang akan diperoleh. Oleh yang demikian, sejarah hubungan yang dibentuk di antara pihak-pihak yang akan berunding boleh mempengaruhi proses rundingan ini. Terutamanya bagaimanakah cara pihak terbabit buat rundingan harus diberikan, dan apa yang sahaja yang akan berlaku dalam rundingan terkini juga akan dapat mempengaruhi rundingan yang akan berlaku di masa depan kelak. Contohnya seperti kes Pulau Batu Putih, hubungan baik antara kedua negara jiran dapat membentuk satu keputusan iaitu di mana ianya dibawa ke ICJ atau Mahkamah Keadilan Antarabangsa untuk keputusan yang lebih adil bersandarkan kepada bukti-bukti yang sedia ada. Hasil diinginkan, antara hasil-hasil yang diinginkan adalah faktor-faktor yang nyata dan faktor-faktor yang tidak nyata, yang mana memainkan peranan yang besar dalam proses hasil rundingan merentasi sepadan. Arena politik antarabangsa setiap negara sendiri membuat dan menekan rundingan di peringkat antarabangsa untuk mencapai setiap matlamat politik mereka, sama ada di peringkat antarabangsa maupun domestik. Sebagai contoh, pihak Malaysia berunding dengan pihak Singapura untuk memiliki hak milik penuh terhadap Pulau Batu Putih, Federa Branca, Batuan Tengah, The Middle Rock serta Tubing Selatan, menerusi perjanjian serta rujukan pada ICJ bagi menjadi jalan penyelesaian. Seterusnya saya serahkan kepada kawan. Seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera, Doktor. Saya Muhammad Syukri bin Rahman, nombor metrik 259956. Saya akan bercakap tentang kepelbagaian alternatif penyelesaian dan kesimpulan. Kepelbagaian alternatif penyelesaian iaitu rundingan integratif. Mempelbagaikan alternatif dalam risiko penyelesaian merupakan faktor penting di dalam setiap rundingan integratif apabila pihak Singapura dan Malaysia telah mencapai kata sepakat mengenai faktor dan masalah utama serta saling memahami keinginan serta kehendak pihak masing-masing. Contohnya, Singapura dan Malaysia mula bersetuju mengadakan rundingan integratif seperti perjanjian khas, pertukaran memorandum negara masing-masing dan persetujuan menyelesaikan isu berdasarkan undang-undang dan membawa isu tuntutan ke peringkat ICJ. Jadi kesimpulannya, pihak Malaysia mempercayai mengenai isu penyelesaian wilayah seharusnya diselesaikan dengan mengikut setiap prosedur undang-undang antarabangsa. Bagi Malaysia,
Demi menjaga hubungan baik dengan negara Singapura atau negara jiran bersepadan, Malaysia membawa kes Pulau Batu Putih Petra Branca ke peringkat ICJ, tetapi sayangnya pihak Malaysia kehilangan hak dan kuasa dan pihak Malaysia akur pada keputusan Mahkamah Penghakiman dan Mahkamah. Dan pada masa yang sama, pihak Mahkamah telah menetapkan hak ke atas Pulau Batu Putih jatuh sepenuhnya kepada Singapura, dan manakala Pulau Bantuan Tengah dan Middle Rocks diberikan sepenuhnya kepada Malaysia untuk mentadbirnya. Oleh yang demikian, pihak Malaysia terus menjalankan aktiviti maritimnya di kawasan persekitaran Pulau Bantuan Tengah. Sekian, Doktor. Terima kasih.